Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan adakan first sharing session. Okey, tajuk dia hari ini ialah kenapa penting untuk anda belajar menjadi seorang freelancer pada zaman sekarang ni. Okey, sebelum saya go through apa pentingnya jadi freelancer ni, ada yang tanya saya, dia masih tak jelas lagi apa maksud kerja freelance ni. Okey, so sebelum tu saya harap anda semua dah download lah free ebook yang saya bagi, Panduan Jana 5 Angka dengan Bisnes Freelance. Okay, kat sini sebenarnya dah boleh dapat idea sikit bisnes freelance ni macam mana. Okay, basically freelancer ni ialah pekerja bebas. Maksudnya dia tidak terikat dengan sebarang majikan, tidak terikat dengan waktu kerja dan jenis kerja apa dia nak buat. Okay, biasanya bisnes freelance ni berorientasikan servis ataupun perkhidmatan di mana kita gunakan kita punya kemahiran, kita punya skills macam middle state ni untuk menjana pendapatan. So, untuk kemahiran tu banyak lah. Jadi penulis ke, fotografi ke, pelakon, penterjemah atau banyak lagi sebenarnya skills yang boleh kita jual. Okay, saya bagi contoh lah. Dekat Malaysia ni banyak freelance ni. Okay, contohlah kan, Siti Siti ni dia jual produk makanan lah. Okay, produk makanan. Okay, satu hari ni Siti tak sihat, tapi dia perlu hantar makanan ni dekat customer dia. Okay, jadi sebab Siti tak sihat, Siti pun minta tolong Abu. Abu ni jiran Siti. Okay, Abu pun tolong apa? Tolong COD makanan ni dekat customer. Jadi bila Abu dah siapkan tugas dia, Siti pun bagilah upah. Lepas tu upah. Okay, jadinya senang cakap Abu ni ialah seorang freelancer. Sebab apa? Dia kerja di COD ni dia tak terikat dengan Siti. Lepas tu kerja ni bersifat one off. Sekali ni dia tolong Siti hantar. Atau kalau Siti nak minta tolong lagi, depends lah. Dia orang boleh call team lah. Tapi ini contoh cerita kerja freelance. Dia maksudnya kerja tu memang bukan on regular basis lah. Dia macam one off ataupun kontrak macam tu. Okay, jadi kat Malaysia sebenarnya orang ingat freelance ni macam jadi runner, macam jadi grab driver, macam tu je lah. Tapi sebenarnya freelance ni banyak lagi. Okay, macam mana freelancer punya career ni boleh tiba-tiba wujud Okay, sebenarnya ada 3 faktor Dia dah lama ada dah actually. Sebab saya jadi freelance pun macam 8 tahun lepas. Dan waktu ni pun dah lama dah freelance ada di dunia ni. Cuma kat Malaysia masih lagi baru. Okay. Lepas tu 3 sebab utama 3 sebab utama kenapa bidang freelance ni macam hype Okay, pertama ini. Siapa pernah dengar tentang syarikat ni, Fortune 500? Okay. Sebenarnya Fortune 500 ni ialah the largest companies in the world lah. Contohnya macam Apple, siapa lagi? Tesla, Amazon, dan banyak lagi lah. Okay. Sebenarnya diorang lah yang telah meletakkan satu trend meng-hire pekerja dari serata dunia untuk bekerja di company mereka. Senang kata diorang ni ialah sebenarnya diorang ni trendsetter. Maksudnya apa? Bila diorang dah start hire orang yang bukan dari company diorang sendiri, tapi diorang hire daripada orang luar yang bekerja on contract basis macam tu, jadi syarikat lain di dunia ni pun ikutlah trend ni. Trend freelancing ni. Alright, ini ialah faktor utama lah. Jadi bila syarikat besar pun dah guna,
makin ramai freelance dan makin macam nak naik juga ialah freelancing punya platform. Okay, freelancing platform ni macam mana ya? Okay, saya bagi ibaratkan freelancing platform ni macam, okay, kita contoh mula Shopee lah. Shopee ni bukan freelancing platform ni macam marketplace punya platform, tapi konsep dia lebih kurang. Okay, kat Shopee kita ada seller, kita ada buyer. Buyer ni dia jual produk dia lah, dia display produk dia. Lepas tu buyer ni orang yang beli produk tu. Okay, ini contoh mudah Shopee lah. Freelancer platform ni pula sama juga, ada satu platform ni dia connectkan antara freelancer dan juga klien. Bezanya untuk dekat freelancing platform ni macam ni one way je tau. Buyer beli produk dekat seller. Tapi untuk dekat freelancing platform ni, kebiasaannya freelancer ni dia boleh showcase dia punya skills, dan klien yang berminat akan hire dia as a freelancer lah. Klien boleh hire dia. Dalam masa yang sama, kalau klien ni post job macam dia perlukan pertolongan. Contoh dia kata, I need help in logo designs. Okay, apa freelancer ni boleh buat? Freelancer ni boleh kita panggil, okay, tunggu kat sini. Dia boleh pitch, kita panggil pitch, ataupun hantar proposal lah, senang cakap. Kat sini lah dia jual dia punya skills. Dia katalah, saya ni ada pengalaman design dah berapa tahun. Ini contoh logo yang saya buat. Lepas tu dia beritahu lah kelebihan diri dia. Dia boleh hebat in teamwork lah, boleh kata buat kerja on time. So kalau klien tu berminat, dia boleh hire freelancer yang hantar proposal ataupun pitch, kita punya pitch pasal dia punya skills tadi. So dia macam two ways lah. Sama ada freelancer boleh showcase dia punya skills untuk menjual skills dia, ataupun dia pun boleh pitch dia punya skills dekat klien. Alright. Ini ialah faktor kedua lah. Faktor ketiga, kenapa freelancing tiba-tiba naik banyak sangat, ini pun termasuk di Malaysia, ialah sebab apa? Sebab COVID. Bila COVID ni, macam kita tahu dah ramai orang work from home. Lepas tu ada yang pekerja yang kena dipecat ataupun ditolak gaji sebagainya. Dan jadinya kan ramai orang mula nak adapt budaya freelance. Diorang cari kerja lain untuk second income lah. Okay. Dan caranya ialah salah satu jadi freelance lah. Diorang jual skills dia apa yang diorang ada. Okay. Second, kenapa sifat COVID juga ialah banyak business owner yang perlukan online presence. Online presence ni macam mana? Okay, contohlah ada satu kedai ni, tadi Siti dah, kita ambil nama lain lah. Apa nama dia? Okay, Ali lah. Ali ni ada kedai kain. Lepas tu dia nak market kan, sebab kan waktu COVID ni kan macam tak boleh physical contact. Lepas tu kedai kain pun banyak yang kena ada SOP dia, banyak lah very strict sebab nak elakkan COVID ni, diorang yang banyak terjejas lah. Jadinya kan salah satu cara dia nak sustain dia punya business ialah dia online kan business dia. Okay. Bila dia online kan business dia, apa yang dia perlukan ialah, okay, biasanya website. Dia perlukan social media, sebab ramai orang kat social media sekarang. Untuk social media ni, of course, dia perlukan orang yang manage social media ni. Sebab sebagai CEO ke ataupun founder ke tempat ni, takkan
dia pula yang nak kena post setiap hari kan. Dan bila dia post, dia perlukanlah caption. Takkanlah post gambar je kan. Korang pun ada social media kan, tahu macam mana dia function. Okay, so dari situ, dia terbuka lah peluang yang banyak kepada kerja-kerja freelance macam ni. Sebab itulah demand untuk freelancer ni sangat-sangat banyak waktu COVID ni. Itu berita baik untuk anda semua jugalah yang nak venture dalam bidang ni. Alright. Okay, so lepas saya dah beritahu tiga faktor ni, kita recap balik tiga faktor, iaitu trend yang diset oleh syarikat Fortune 500 yang menyebabkan semua satu dunia adapt dengan freelancing. Dan second punya ni ialah banyak freelancer punya platform lah. Oh, ni saya lupa nak tunjuk. Contohlah kalau anda pergi Google kan, anda type je Malaysia freelancing platform, cuba tengok. Ada Truelancers, ada Artist, ada apa lagi? Ada Freelancing Malaysia, ada Fabster, macam-macam lah. Saya pun tak biasa dengan platform baru ni. Kalau saya nak start freelance, saya akan start platform yang lama sikit lah, establish sikit macam Upwork ke freelancer.com ke, sebab dia lagi establish dan SOP dia lagi kemas lah kan. Tapi kalau nak try ni pun tak apa je. Tapi kena ni sendirilah. Kena venture sendiri. Okay. Kita tak apa. Bahagian yang macam mana cari klien kita akan cakap nanti. Okay. Dan faktor ketiga apa dia? Sebab COVID ni lah. Orang adapt. Sebab COVID ni orang dah adapt dengan freelance punya career. Itu bekerja remotely daripada rumah. Okay, so kita dah tahu dah tiga faktor yang menyumbang kepada kebangkitan, kepada rise of freelance punya work. Okay, apa kita nak buat? Apa impact yang kat diri kita? Okay, saya nak beri contoh lah kan. Ini ialah trend terbaru kerja. Dia trend terbaru bekerja di Malaysia lah. Okay, saya nak tunjuk satu graph lah kan, atau infografik saya jumpa ni. Ini freelancing in America 2017, dah lama dah lah. Tapi graf ni saya tahu dia makin menaik. Okay, ni kita tengok macam mana kerja freelancer ni, trend dia meningkat dalam masa 10 tahun, 20 tahun. Dan memang dia akan dijangka meningkat lagi lah. Dan disebabkan Amerika yang startkan trend ni, of course dia akan ter-affect juga dekat satu dunia. Which is Malaysia pun akan ter-affect juga dengan norma kerja baru, iaitu dengan kerja sebagai freelance lah. Bukannya macam pergi kerja macam biasa 8-5. So macam dah berubah lah. Nak berubah ke arah itu. Dan sebenarnya tiga condition ni, especially COVID ni, dah mempercepatkan kita punya adaptation terhadap freelancing punya kerja. Okay, so apa kita nak buat? Dia ada dua choice lah kat sini. Adakah kita nak stay dengan kita punya comfort zone, cara kerja yang lama, ataupun kita nak adapt dengan cara kerja freelance ni. Sebab itulah saya buat kelas ni, so that saya tahu macam kalau kita tak adapt, kemungkinan besar kita akan ketinggalan lah. Mungkin kita tidak akan ketinggalan. Maksudnya apa? Kita akan jadi dah tak relevan lah. Apa skill kita ada, yang ada sekarang mungkin tak relevan dalam 20-30 tahun akan datang. Okay, sebab apa saya kata irrelevant? Okay, sebab macam ni tau. Kita tengok dulu ya. Kita cakap pasal phone lah. Apa dalam maybe 10 tahun dulu, orang pakai apa yang famous? Nokia Nokia 33 sekupang. Memang ramai orang guna lah. Okay, sekarang orang guna apa? Sekarang orang guna mostly smartphone. Okay, contohlah pada tahun 2021 ni, orang masih nak guna Nokia. Dia juga nak guna Nokia. Apa yang dia ketinggalan? Banyak sangat. Dia tak boleh guna WhatsApp. Dia tak boleh terima email. Oh, ni paling penting. Tak boleh ambil gambar. Apatah lagi video lagi tak boleh. Jadinya, bila dia
refuse untuk adapt dengan menggunakan teknologi yang lama, jadinya banyak benda yang kita ketinggalan. Sebab itulah phone makin pupus. Sebab dia punya function tu dah tak up to date dengan apa yang generation sekarang perlu. Tapi kalau dia macam generation lama, mak ayah tu nak guna, tak apalah. Tapi kalau ikut pemerhatian kita lah kan, sebenarnya orang yang umur 50, 60 pun ramai dah guna smartphone. So, diorang pun adapt juga dengan perkembangan teknologi. Apa lagi contoh saya boleh bagi? Contoh macam, perkhidmatan teksi dengan Grab. Antara dua ni mana yang korang akan guna rasanya? Saya rasa mesti ramai yang akan cakap Grab lah. Sebab apa? First, lagi murah daripada teksi. Apa lagi? Selalu bagi promo code. Ni samalah pasal harga. Ni yang paling penting sebenarnya, nombor 3 ni apa? Senang nak dapat. Senang access lah. Bila senang access maksudnya kita request je, orang tu datang. Macam itulah. In comparison dengan teksi, diorang tak ada. Diorang kalah dengan features ni. Sebab apa diorang kalah? Sebab diorang tak nak adapt dengan Grab punya business model. Jadinya kalau teksi ni pun orang kata ada teksi yang joint venture dengan Grab kan sekarang. Tapi kalau diorang tak adapt dengan sistem Grab, diorang akan ketinggalan. Sebab diorang masih takut lama lah tunggu customer. Lepas tu harga pun mahal. So saya bagi contoh dua ni sebab apa? Saya nak buka minda anda dan cuba tengok apa akan berlaku kalau kita tak adapt dengan norma kerja baru lah, iaitu kerja secara freelancing atau freelancer lah. Mungkin so itu je untuk hari ni. Saya just nak nak warm up dulu, nak beritahu freelancing ni apa. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kat bawah. Nak kongsikan pendapat ke sebagainya memang boleh ya. Nanti kita jumpa untuk video seterusnya. Terima kasih.